masuk pada tahun 1990 sebagai pemain piano. Tapi pada tahun 1993, saya masih ingat lagi, saya ditugaskan untuk memimpin orkestra dalam konsert senandung serumpun, senada seirama secara langsung daripada Medan. Saya menyertai Bakat TV pada tahun 1981. Saya main flute. Arwah orang tua saya yang suruh saya masuk sebenarnya. Saya naik juara masa tu. Dari situ timbul satu perasaan yang mana satu hari nanti saya akan menjadikan profesi muzik ni sebagai saya punya profession yang tetap lah. Saya pernah juga join dengan National Symphony Orchestra masa tu. Satu hari tu saya tengok orkestra RTM kan. Oh ni lain sikit kan. So try lah pula. Uniknya orkestra ni sebab dia main muzik yang bermacam-macam. Orkestra RTM boleh dianggap sebagai khazanah negara dan amat bersesuaian dijadikan rujukan untuk menggambarkan perkembangan industri muzik di Malaysia. Sejarah mencatatkan Orkestra RTM turut memainkan peranan penting dalam memertabatkan industri muzik tempatan. Perjalanan yang bermula pada tahun 1961 dengan nama asalnya Orkes Radio Melaya yang ketika itu diasaskan oleh Tan Sri Ahmad Merican telah memperlihatkan perbezaan dan kualiti daripada kumpulan-kumpulan muzik yang wujud pada ketika itu. Rumah persekutuan yang masih tersergam di Jalan Raja Kuala Lumpur sehingga ke hari ini merupakan monumen bersejarah apabila lokasi itu merupakan tempat kelahiran dan berkembangnya Orkestra RTM. Apabila operasi radio dan televisyen Malaysia disatukan pada tahun 1969, nama Orkes Radio Melaya ditukar kepada Orkestra RTM dan ia bertapak di Kompleks Angkasa Puri sehingga sekarang. Tan Sri Ahmad Merican merupakan pengasas Orkestra RTM dan telah diberikan tanggungjawab untuk merakamkan lagu kebangsaan Malaysia. Beliau juga merupakan pencetus idea-idea bernas untuk program-program hiburan di Malaysia. Anugerah Tokoh Muzik Tanah Air dan Tokoh Penyiar 1994 menjadi bukti peranan penting beliau dalam lanskap muzik dan penyiaran Malaysia. Selepas Tan Sri Ahmad Merican, tanggungjawab mengepalai orkestra diteruskan oleh Alfonso Soliano pada tahun 1961 hingga 1965. Gastein pada tahun 1967 hingga 1969, Datuk Johari Saleh dari tahun 1965 hingga 1983, Datuk Ahmad Dasilah pada tahun 1984 hingga 1999, Roslan Muhammad Imam pada tahun 1978 hingga 1995 dan Datuk Muhzani Ismail dari tahun 1999 sehingga kini. Ini datangnya daripada Ehsan Kemauan Tengku Abdul Rahman. Tengku kata Singapura dah okey zaman. Kita ni tak ada hang tubuhkanlah. Saya mulakan studio orkes 3 serangkai. 3 orang. Piano, gitar, bass. Lepas itu jadi studio orkes Puspa Irama. 1 gitar, 1 piano, 1 bass, 1 drum, 1 saxophone. Itu buat studio orkes Puspa Hati, 2 trumpet, 2 trombon, 5 saxophone, Puspa Hati. Puspa Hati baru jadi Orkes RTM. Saya tubuh orkes, saya rancang orkes, saya menguasai orkes, saya membina orkes, tapi saya di latar belakang. Saya tugas saya di RTM sebagai ketua hiburan RTM. Dengan dorongan Ahmad Merican, penyelia muzik Radio Melaya waktu itu, Orkes Puspa Hati berkembang menjadi sebuah pancaragam yang mempunyai 15 alat muzik. Dan nama mereka ditukarkan ke Orkes Puspa Irama.
Merdeka tu Tunku Abdul Rahman hantar saya di Amerika untuk mempelajari cara-cara membangunkan seni-seni muzik Malaysia. Saya dihantar di Amerika di Berklee College of Music. Di sana setubuh orkes main lagu-lagu Melayu sampai sekarang. Recording tu ada di Berklee. Main lagu Melayu. Orkes RTM lah ni begini, compare dulu, orkes dulu sekarang ni, orkes begini, nothing dulu. Bawa orkes tua, rata orang semua begah. Saya mula-mula dapat surat daripada Radio Melaya dulu. Masa tu Tan Sri Mak Marikan merupakan ketua bahagian muzik masa dulu, masa mula-mula ditubuhkan pada tahun 61. So saya berhijrah lah daripada Singapura. Yang jadi pemimpin orkestra Radio Melaya masa dulu adalah Alfonso Soliano, dan beliau merupakan idola saya masa saya muda-muda dulu. So bila-bila dapat peluang bekerja dengan dia tu kan, itu satu peluang keemasan lah pada diri saya. Antara peninggalan malam irama yang masih kekal hingga hari ini ialah ciptaan Alfonso dari Subuh ke Larut Malam yang telah dijadikan lagu tema Convocation University Melaya. Alfonso Soliano meletakkan jawatan pada tahun 65. Saya telah dilantik untuk mengambil alih tempat dia menjadi sebagai pemimpin ataupun pengarah muzik masa dulu. Itu tanggungjawab yang besar pada diri saya sebab saya masa tu baru umur 25 tahun. Dan tu dengan rezeki anak-anak dan cucu-cucu, saya telah dihantar untuk lanjutkan pelajaran saya pada tahun 67 ke Berklee College di Boston. Kalau tidak kerana RTM, saya rasa saya tidak jadi begini hari ini. Uniknya orkestra RTM ni, dia merupakan satu orkestra yang very versatile. Bila kita bermula pada tahun 61 hingga sekarang dan hingga masa akan datang, kita mengharapkan orkestra terus berkembang dan terus berkembang. Orkestra adalah sebuah ensemble muzik yang kebiasaannya mempunyai banyak alat-alat muzik bertali, alatan muzik brass, bahagian khas alat muzik tiupan, bahagian woodwind dan bahagian alat muzik genderang. Sesebuah orkestra simfoni kebiasaannya mempunyai 70 ahli muzik dalam sesuatu persembahan, manakala orkestra filharmonik biasanya disertai oleh 100 pemain muzik. Terdapat juga kumpulan orkestra berskala lebih kecil, iaitu 40 orang pemuzik yang turut dipanggil sebagai orkestra chamber. Bila stesen swasta datang, pada ketika itu nampak orkestra RTM tidak lagi berada di kemuncak. Sehinggalah tahun 1998 saya hampir pergi ke stesen swasta. Saya juga sebahagian daripada ahli muzik ketika itu yang melihat
Mungkin stesen swasta lebih memberi impak tawaran gaji yang lebih tinggi dan sebagainya. Tapi pada masa itu Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Jaafar Kamin memanggil saya, cakap jangan pergi mana-mana. Dia telah menjanjikan tempat pengarah muzik ini ialah saya bakal mendudukinya apabila mantan pengarah bersara. Jadi saya terus berada di RTM bersabar. 1999 saya terus ditawarkan menjadi pengarah muzik dalam usia 36 tahun. Apa rencah yang kita perlu letakkan untuk orkestra itu bertahan lama? Satu, meletakkan ahli muzik yang terbaik, memasukkan ahli-ahli muzik yang muda. Pada tahun 1999 kita melahirkan satu CD orkestra RTM untuk kita komersialkan. Begitu juga kerjasama dengan artis-artis, jadi kita membantu industri muzik. Dan begitu juga dengan pelibatan orkestra RTM di international arena macam di Java Jazz Festival. Saya berasa bangga kerana orkestra RTM merupakan orkestra pertama dari Malaysia ataupun big band pertama dari Malaysia yang mengadakan persembahan di Java Jazz Festival pada tahun 2010, 2012, 2015 bekerjasama dengan penyanyi Indonesia Harvey Malaholo pada tahun 2015. Mencecah usia 59 tahun penubuhannya, tidak dapat dinafikan bahawa orkestra RTM telah diiktiraf kerana memiliki barisan pemuzik yang paling berpengaruh di Malaysia. Dengan menampilkan barisan pemuzik hebat dan berpengalaman luas, ia juga sering diundang membuat persembahan dalam pelbagai acara muzik di dalam dan luar negara. Pelbagai genre muzik mampu dipersembahkan dengan kualiti muzik yang bermutu tinggi. Walaupun orkestra RTM seringkali menyuntik elemen-elemen kontemporari dalam kesemua persembahannya, namun ia tidak pernah mengenepikan nyawa orkestra RTM yang popular dengan lagu semi klasik, tradisional dan pop. So buat masa sekarang, alhamdulillah orkestra RTM dah apa instrumen yang kita nak pakai semua dah ada. Kita ada nama-nama besar sebelum ni. So kita mesti standing dengan nama-nama besar ni sebelum ni. So pemilihan pemuzik-muzik baru ni, walaupun diorang ada pelajaran, kita pilih yang terbaik saja. Rhythm section ialah alat-alat yang mana lebih kepada alat-alat chordal instrument dan juga alat-alat gendang. Saya kata kita ada drum set, kita ada percussionist. Untuk chordal instrument pula kita ada gitar, ada synthesizer, piano dan bass. Untuk string kita ada violin 1, violin 2, kita ada viola, kita ada cello dan kalau besar lagi kita ada dipanggil contrabass. Untuk alat-alat tiupan kita ada brasses. Brasses ialah trumpet, trombone dan kadang-kadang ada French horn. Saxophone kita ada alto 1, alto 2, kita ada tenor 1, tenor 2 dan juga baritone. Dan juga kita ada woodwind instrument. Kadang-kadang kita pakai 2 flute, 2 oboe, 2 clarinet lah, bergantung kepada besar mana yang producer lah. So itu yang orkestra RTM punya set lah. Pada saya, kita kena ubah diri kita. Bila main certain lagu tu, kita kena tukar karakter diri kita. Bila main rock, tiba-tiba kena jadi rocker, tiba-tiba main dangdut. Semua tu dalam sekelip mata kita kena adjust diri kita untuk main muzik macam tu. Dalam orkestra, kita kena strong into reading. Especially bila lagu tu datang dengan arrangement yang baru. Kita tak ikut CD. Sebab semua orang akan baca dan semua orang kejar dynamic dia, semua everything is written. So knowledge to play with orchestra is actually kita perlu ada akademik lah. Ada juga tugasan-tugasan lain seperti ada certain tu orang-orang tertentu dia akan jadi arranger. So dia akan rearrange lagu dalam orkestra. Macam saya tak buat gubahan lagu, saya buat lagu. Saya compose untuk
jabatan kita untuk RTM for like macam lagu patriotik and then montage ke apa ke, lebih ada kecenderungan kat situ. Ada juga yang ada tugasan lain untuk macam handle show ke macam mana lah. So kita kat sini ada multitasking jugalah sebenarnya. Persembahan pemuzik profesional ini perlu disokong dengan kualiti sistem audio yang bermutu tinggi. Sistem dan peralatan audio ini dikendalikan oleh kru-kru profesional yang seringkali mengiringi setiap persembahan orkestra RTM. Latihan dan raptai turut dilakukan untuk mendapatkan kesempurnaan dalam sesuatu persembahan secara langsung. Saya bermula bekerja dengan RTM tahun 1984. Berbagai-bagai konsert yang telah saya buat. Tenaga kerja hampir-hampir pada 65 orang termasuk kontraktor dan kru RTM sendiri. Kita ada audio balancer yang terbaik setakat ini di Malaysia. Kita pakai Greg Anderson. Untuk backline kita ada dua kumpulan yang akan melakukan persembahan. Jadi kita akan asingkan instrumen-instrumen untuk dua kumpulan itu seperti rhythm, gitar lead, gitar bass dan keyboard dan termasuk drum. Jadi kita asingkan untuk dua sistem ni dan kita tambah pula dengan untuk string. Maknanya untuk orkestra ada violin, ada blowis dalam 12 orang. Saya dah berkhidmat sebagai pelika set di RTM selama lebih kurang 13 tahun lah. Sepanjang saya berkhidmat, nak kira berapa tu tak berapa ingat lah, tapi dalam 7-8 set orkestra yang berskala besar tu adalah. Untuk pemilihan konsep set, biasanya daripada awal kita kita adakan perbincangan dahulu dengan pihak penerbitan. Biasanya mereka akan merealisasikan apa yang pihak penerbitan inginkan dan bersesuaian dengan tempat ataupun konsep atau tema yang diberikanlah. Untuk reka set orkestra, berbanding dengan combo, kita memerlukan stage yang lebih besar untuk memuatkan ramai pemuzik. Berbanding dengan combo, kita tak memerlukan stage yang besar. Berbeza dengan persembahan muzik berskala besar, seringkali kelihatan persembahan muzik yang hanya melibatkan kumpulan kecil ahli muzik. Ia turut dikenali sebagai combo. Biasanya, persembahan combo muzik hanya melibatkan tidak lebih dari 12 orang pemuzik. First note is G, second note tambah F sharp, di mana D sus dengan D7. Nanti tengok abang ni. Kat luar ni tengoklah ni ha. Dah rentung ni ha, panas. Salah satu dia ialah cuaca. Main muzik sama je kat mana-mana. Tapi bila di luar ni kita kena bersedia mental sikit. Masa nak buat show ni, rehearsal tu tak adalah tak banyak sangat. Adalah. Tapi kita kena buat homework sendirilah. Balik rumah kita kena buat homework, datang dah prepare semua sebab bila dengar orkestra, dia orang tak boleh tunggu kita. So everybody nak kena cepat. Yang paling ultimate pada saya ialah bila orkestra RTM kita perform di Java Jazz Festival. Kita main
stage yang main stage sama-sama dengan artis-artis besar masa tu. Sebab nak masuk situ bukan senang. Dia nak ada nama baru boleh masuk situ. Tersalah main tu ada, tapi bukan yang obvious. Nak ketuk tom-tom satu, terketuk tom-tom dua. Tapi bunyi dia sama je. Bukan salah yang merosakkan lagu lah. Dalam dengan usianya 59 tahun, tapi Orkestra RTM tetap bertahan dari dulu sehingga kini, memaparkan stesen penyiaran yang mempunyai orkestranya yang sendiri. Kalau kita lihat, tidak ada stesen lain di Malaysia yang mempunyai orkestra kecuali Radio Television Malaysia. Orkestra yang pertama ditubuhkan di Malaysia dan peranannya ialah mempertabatkan muzik Malaysia. Selalunya kita melihat orkestra dipersembahkan di dalam dewan, di dalam auditorium. Tapi kita membuat kelainan, kita membawa orkestra ke tempat atau kawasan-kawasan mungkin di luar bandar. Dengan itu, bukan saja orkestra akan terus dinikmati oleh golongan-golongan di bandar atau golongan negeri, tapi keseluruhan masyarakat, tak kira bangsa, tak kira umur, dapat menikmati muzik yang bertaraf orkestra. Bagaikan burung phoenix bangkit dari abu, bangkit membina satu keindahan baru. Phoenix bangkit, jembatan menuju keseberang. Pilihan lagu adalah amat penting untuk sebuah persembahan. Untuk masyarakat masa, saya rasa lagunya lebih komersial, lebih simple dan lebih difaham rakyat. Di dalam dewan pula, kebanyakannya penggemar ataupun penonton lebih kepada lagu-lagu favourite seperti lagu-lagu lama, klasik Inggeris ataupun klasik Melayu. Jumlah pemuzik yang kita bawa ke mana-mana tempat siri jelajah Orkestra RTM ni lebih kepada, saya tak silap saya 40 orang ke 50 orang ke atas. Merangkumi pemuzik moden, alat-alat muzik moden dan juga alat-alat etnik. Orkestra RTM kini dianggotai oleh lebih kurang 90 orang ahli muzik profesional dan berpengalaman luas serta generasi pelapis yang berkualiti, di mana 45 orang bertugas di Angkasa Puri, manakala bakinya sedang bertugas di stesen-stesen negeri. Untuk sesuatu tugasan persembahan, mereka akan menjalani latihan sekurang-kurangnya 2 minggu. Latihan intensif ini terbukti dapat mengekalkan standard kualiti persembahan Orkestra RTM. Ada pada diriku yang sering buat kau tertawa. Sorry, saya salah. Saya minta maaf. Sorry everybody. Okey, saya minta maaf. Orkestra dengan band ni bagi saya ada satu beza tau, ada banyak beza sebab band ni separuh daripada orkestra. Dan orkestra ni merupakan kumpulan yang penuh untuk muzik tau. So bila kita dapat perform dengan orkestra ni, dia punya vibe dia lain. Dia punya nervous dia pun lain sebab ramai orang yang terbabit dalam persembahannya ni. So sebab kalau band kita ada gitar, bass, drum, keyboard. Tapi orkestra kita ada string, kita ada blow section. So dia punya detail tu, dan kita ada konduktor. Yang itu yang paling penting tu. Kalau dengan band kita tak ada konduktor. So bila dengan orkestra ni, satu-satunya performance yang membabitkan konduktor, yang di mana benda ni protokol lah. Ultimate of performance bagi saya muzik adalah menyanyi dengan orkestra.
Orkestra RTM antara orkestra yang lama establish dekat Malaysia ni. Banyak melahirkan muzik-muzik yang sebelum-sebelum ni pada zaman-zaman bapa-bapa saya, mak-mak saya daripada dulu lagi. Memang menghiburkan. So dia orang ni orang lama lah. Jika sekiranya saya diberi peluang untuk perform dengan orkestra RTM, ada konsep saya sendiri. Saya punya konsep, saya nak menyanyikan lagu daripada awal orkestra tu main sampai yang sekarang ni. Kalau orkestra RTM tu daripada tahun 60-an, maka daripada lagu 60-an sampai ke milenium ni, saya nyanyi dengan orkestra RTM. Apapun yang kau rasa ada pada diriku, hanyalah sebuah hati yang mengharapkan kasihmu. Memang benar cinta itu ada untukku, hanya menanti untuk dimiliki. Berilah waktu, aku buktikan. Biarpun pedih, aku rasakan. Aku Kita membesar tu tengok TV, RTM, so dapat tengok macam ada muzik dia lah kan. So ada backing orkestra RTM. So orang kata impian jadi kenyataan. Kecil-kecil kita tengok TV, akhirnya kita dapat bermain sekali di atas pentas bersama diiringi dengan orkestra RTM. Orang kata mimpi jadi kenyataan. Bukan biasa-biasa je, semua yang main. Contoh bagi seorang contoh pianis. Pak Hassan. Siapa dia tu? Woi, dia tu dengar ceritanya dia adalah orang yang bermain piano ketika filem-filem Doremi. Ya, betul. So memang kita pun minat karya-karya Piramli, so tak sangka kita dapat main. Pak Hassan luar biasa. Totai ni dia Touching dia lain. dia touch dia tu lain. Dia berbalik pada feel. Feel dia, soul dia lain. So orang lama ni memang dia tahu lah. Kita pun bawa muzik-muzik yang lebih era-era dulu, so dia lagi feel lah. Best main dengan orang. Orkestra ni ada MD dia. So kita kena follow tanda volume, kita kena jaga dengan diorang. So supaya tak clashing. So cabaran dia tak banyak, cuma orang kata benda first time tau. First time, so benda ni lagi kita jadi lagi best sebab muzik kita biasa band 4 orang dapat kongsi dengan string player dengan piano. Benda bunyi lagi besar. Kita lagi sonok lah. Sepanjang penerbitan saya sebagai penerbit di unit Brand TV, pasukan penerbitan, pihak penerbitan tidak pernah mengalami masalah dengan pemuzik di bahagian penerbitan muzik. Mereka very professional, especially part music ni, dia very detail and very, orang kata, sangat mementingkan kualiti. Pemilihan artis kita semestinya, idea itu kita datang daripada, tengok pada konsep, di mana konsep itu kita akan kembangkan, dan dari situ bila tengok the content setiap itu kita akan berbincang dengan pihak perkhidmatan muzik. Setiap kali live telecast secara langsung kita mencapai orang kata target penerbitan sendiri, kita trending sesuai dengan objektif orkestra itu sendiri, reaching out. So maksudnya objektif itu tercapai. Tak jumpa, rasanya hampir 2 purnama. Rindu di dada, tak siapa yang tahu. Dinda jauh di sana, kau di mata, namun di hati sentiasa ada. Menemani di kala gundah gulana. Dinda, kanda seketika
memperlihatkan industri muzik mencapai kemuncak dalam era 80-an dan 90-an apabila hampir semua penyanyi yang dilahirkan oleh bintang RTM hasil iringan muzik orkestra RTM mencipta nama dan populariti yang tersendiri seperti Sudirman Haji Arsyad, Jamal Abdillah, Ramla Ram, Siti Nurhaliza, Bisha Omar, Ernie Zakri dan ramai lagi. Mulai tahun 1999, orkestra RTM mula mengorak langkah memberikan sentuhan lebih segar melalui penjenamaan semula. Ramai ahli muzik dan penggubah lagu muda diambil untuk merealisasikan perkara ini. Konsert demi konsert diadakan untuk menambat hati dan memperkenalkan muzik orkestra kepada semua golongan masyarakat. Saya menyertai orkestra RTM pada tahun 1980. Ketika itu umur saya dalam 20 tahun. Ketika itu pemimpin adalah Datuk Johari Saleh. From zero masuk RTM, I managed to learn. It is a training ground for me. Saya telah diberi peluang untuk bermain, menulis, mengubah, and then saya terlibat dengan banyak semasa itu banyak program di antara ASEAN. So saya berpeluang untuk memimpin orkestra-orkestra dari Philippines, dari Bangkok, Jakarta. So it's a good experience for me. Orkestra ni adalah satu khazanah. It is. Even dia punya anggota dalam orkestra RTM tu salah satu khazanah. We should be proud of that. Boleh katakan setiap konsep Qasidah Raja yang RTM terbitkan, I'm involved. Di samping tu saya diberi tanggungjawab lah masa tu untuk compose lagu-lagu station ID untuk satu Malaysia. Being a musician, arranger and conductor, saya berpeluang pergi ke tempat-tempat yang tak biasa dilawati oleh orang. Istana Negara, main di dalam parlimen, main di tengah jalan depan Dataran Merdeka tu. So itu pengalaman manis. Orkestra daripada dulu sampai sekarang menjadi pilihan utama di Istana Negara, juga di Seri Perdana dan juga mana-mana persembahan yang bertaraf antarabangsa ataupun perasmian ataupun apa saja yang Malaysia menjadi tuan rumah. Bagi saya, dalam usia yang hampir bersara ini, saya perlu mencari pelapis sebagai pengarah muzik, pengurusan orkestra, bukan saja di ibu pejabat tapi juga di negeri-negeri yang mempunyai kombo RTM ya. Pelapis-pelapis ini telah pun kita asuh, kita ajar tanggungjawab supaya orkestra RTM akan terus kekal.
Bidang tugas saya antaranya saya kena mengubah, saya kena memimpin orkestra untuk persembahan, untuk rakaman. Saya juga bermain alat piano. Apa yang saya nampak yang Malaysia ni tentang orkestra RTM sebab kandungan muzik yang kita bawa seharusnya muzik tempatan. Contohnya macam program yang saya buat sekarang ni merupakan lagu-lagu berbahasa Cina yang orkestra sediakan untuk program khas orkestra di IFM, stesen RTM yang berbahasa Cina. Jadi di situ saya rasa dia sudah mencerminkan sifat inklusif itu. Setahun selepas saya menyertai orkestra RTM, saya diberi peluang untuk mengepalai satu persembahan yang sangat unik, diadakan di Dataran Merdeka bersempena dengan sambutan Jubli Emas Orkestra RTM. Kita melibatkan ahli muzik dari kalangan antara profesional, dari kalangan murid-murid sekolah, dan kami berjaya mengumpulkan seramai 600-800 ahli muzik. Saya rasa pengalaman seperti itu unik. Saya rasa saya tak akan dapat di mana-mana, dan saya rasa di masa akan datang pun saya rasa seumur hidup saya tak akan dapat merasa ini lagi. Satu konsert yang memberi impak yang besar sekali pada saya ialah malam konsert Simfoni Putrajaya yang diadakan pada tahun 2007. Konsert ni merupakan satu konsert yang agak mencabar sebab kalau tak silap saya seramai lebih kurang 100 lebih musician yang diadakan di Tasik Putrajaya. Orkestra ditempatkan di suatu tempat yang lain. Saya pula ditempatkan di tepi sungai tempat yang lain. Kita dapat Malaysia Book of Records. Simfoni Putrajaya 2007 pada malam ini akan dimasukkan ke dalam The Malaysian Book of Records sebagai simfoni yang pertama dengan keanggotaan pemuzik seramai 76 orang anggota yang akan sama-sama menghiburkan kita pada malam ini berlatar belakangkan keindahan pusat pentadbiran Malaysia Putrajaya. Sekali lagi, sejarah tercatat pada 11 Januari 2010 di mana Orkestra RTM telah menerima pengiktirafan sebagai kumpulan orkestra paling lama ditubuhkan di Malaysia oleh The Malaysia Book of Records. Pengasas Orkestra RTM, Tan Sri Ahmad Merican, telah diberi penghormatan untuk menerima sijil dari Timbalan Menteri Kedua Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan pada ketika itu, Senator Datuk Manglin Dennis D. Cruz. Alhamdulillah. So saya dah bersama orkestra RTM ni lebih daripada 10 tahun lah. Pada saya beruntung kerana berada di dalam orkestra RTM ni yang mana dia adalah salah satu orkestra terbaik negara kita. Dan dia juga orkestra tertua di Malaysia sebenarnya ni, orkestra ni. Dan ramai yang hebat-hebat telah banyak menyumbangkan jasa dalam orkestra ni. So saya harap saya akan berada dalam orkestra ni dan memberikan sumbangan yang samalah dan akan menaikkan mutu orkestra RTM ni ataupun memberi kesan kepada generasi yang akan datang lah. Saya bangga dengan mendengar, melihat status RTM terutama orkesnya. Saya bangga dengan harapan dan orkestra janganlah dikekalkan di Angkasa Puri. Bawalah orkestra yang cantik itu dengan pakaian-pakaian Cina untuk lagu Cina, pakaian Melayu untuk lagu Melayu. Bawa di seluruh negara supaya seluruh negara dapat hormatkan orkestra ini berlainan pada orkestra yang lain. Selamat ulang tahun ke-74 Hari RTM dan juga selamat ulang tahun Orkestra RTM tahun yang ke-59.
All the best to you. Selamat maju jaya RTM dan Orkestra RTM. Saya ingin mengucapkan selamat Hari RTM yang ke-74 tahun. Oh, lama, lagi lama pada umur saya. Tahniah RTM, dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Orkestra yang ke-59. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari RTM yang ke-74 dan juga selamat ulang tahun Orkestra RTM yang ke-59. Semoga RTM lebih gemilang, cemerlang dan terbilang. Orkestra RTM bagi saya perlu meneruskan agenda untuk merakyatkan seni itu, supaya orkestra RTM tidak lagi dilihat sebagai satu untuk golongan elit semata-mata, untuk berada di dalam auditorium, untuk berada dalam symphony hall ataupun pentas yang gah saja. Sebab tu kalau kita lihat, satu-satunya orkestra yang masuk kampung ialah orkestra RTM. Misalnya saya bagi contoh, pertama kalinya orkestra kita bergabung dengan masyarakat orang asli dalam konsert Orang Kita di Bentong. Itu satu-satunya yang tidak akan dibuat oleh orang lain. Dan selagi kita memperbanyakkan aktiviti menemui rakyat dengan satu bentuk persembahan yang sihat, ya saya rasa orkestra ini akan terus bertahan dan menjadi orkestra pilihan nombor 1 masyarakat Malaysia. Saya Muzani Ismail, pengarah muzik RTM, ingin mengucapkan selamat Hari RTM yang ke-74 dan juga selamat ulang tahun Orkestra RTM yang ke-59. Hakikat yang perlu diketahui ramai, Orkestra RTM adalah milik semua rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia seharusnya berbangga dengan kewujudannya. Ibarat tak lekang dek panas, tak basah dek hujan. Selaras dengan objektifnya, muzik sebagai media menyatukan masyarakat, Orkestra RTM mampu kekal relevan dan bergerak pantas ke hadapan merentasi zaman. Selamat Hari RTM yang ke-74.